This unit covers the fundamental of workshop practice that focus on basic electronic, electrical wiring and mechanical application. Benda-benda basic. Sebenarnya sepatutnya awak sebelum awak belajar isi hari itu kan, masa semester 1 awak belajar subjek isi kan, electronic fundamental of electrical circuit kan. So dalam tu you dah belajar berkenaan dengan perintah, kapasitor, inductance, transformer, itu adalah dia punya komponen-komponen dia kan. So you dah belajar benda-benda tu. Sepatutnya you belajar seiringan dengan subjek AWP. Okay, sekejap ada telefon sekejap Hello. Ya. Okey, sekejap saya datang kejap. Hello. Dengar tak? Okay, saya minta excuse sekejap dalam 5 ke 10 minit. Saya dah berusaha sekejap. Ya, boleh? Okey. Boleh sir. Dalam 5 minit ni tu je kejap. Saya nak jumpa kawan saya kejap. Ya, boleh? Okay, Assalamualaikum. Kejap saya jalan balik ni ya. Sebenarnya ada lagi popok dengan kuih lain nak bawa. Tapi adik kalau tadi cari, aku punya adik nak bawa semua tu pergi connect dia. Tinggal dengan dia je. Oh ni pas ramai-ramai. Dekat tu kan? Itu tak hari tu. Kuih raya.
Salah berlama. Kalau kat boleh aku tak tengok pun. Hello. Ya. Ada. Okey. Sorry gangguan sebentar tadi ya. Okey, so sinopsis tadi macam saya kata tadi ya. Sebenarnya kita belajar dia bersama dengan subjek isi semester 1 sepatutnya dah dengan belajar benda ni lah. Tapi sebabkan hari tu semester 1 tak dibenarkan masuk ke kolej, jadi kita holdkan subjek ni untuk ke semester 2. Jadi pada semester sekarang ni semester awak yang Mei Oktober ni semester 1, tapi semester 1 kemudian dia dilewatkan ke bulan Julai. Dia orang akan masuk Julai sehinggalah ke Oktober juga. Tapi dia akan habis sama-sama dengan awak. Sem 1 akan sama-sama habis dengan awak, cuma dia orang masuk lewat. Jadi nanti dia orang akan belajar topik subjek yang sama, cuma dia orang belajar dalam masa dia orang 18 minggu, awak 7 minggu teori, lepas tu 7 minggu dia awak belajar online. Lepas tu ikutkan dia punya perancangan tu, awak akan 8 awak akan masuk ke sini lah 22 hari bulan Jun, tapi masuk sini pun kena kuarantin 2 minggu lagi. So masih online lagi, so kita akan online selama 7 minggu. Jadi yang budak semester 1 dia akan masuk lewat, dia masuk Julai tapi dia kena habiskan juga dalam Oktober subjek yang sama, dia kena belajar subjek SM1 ni. Okay, so dia kata kat situ student introduce with mix practice the laboratory rule and so dia banyak berkaitan dengan rule dekat laboratory lah. So and practical elements such as the familiarization of electronic component, equipment utilization, macam mana kita nak construct circuit, macam mana kita nak testing kita punya electronic component such as macam dengan perintah, capacitor, banyak lagi lah. Lepas tu kita akan tengok kita punya alat-alat yang kita gunakan, contoh macam power supply, macam function generator, macam dengan oscilloscope. So kita akan terangkan macam mana cara penggunaannya dan macam mana kaedah kita nak baca dia punya bacaan-bacaan. Contoh you gunakan multimeter kan, kita ada analog, ada digital, macam mana cara nak baca dia semua tu. So ilmu yang you dapat dalam subjek BWP ni sebenarnya you boleh gunakan sepanjang pengajian you nantilah. Sebab contoh kalau you belajar dulu kan BWP, lepas tu you belajar AC, you tahulah macam mana perintah, nak ukur perintah, nak ukur voltage, nak ukur arus. Tapi sebab awak tak belajar itu, awak terus buat dalam
dalam isi. So kamu dah ada pengalaman sikit lah. Lepas tu kalau kamu tengok dia akan ada lagi dua bahagian lah, iaitu kita panggil dia, kalau kita baca kat sini kan, kita ada domestic wiring. Domestic wiring. Wiring ni maknanya kita wiring, tahu kan pendawaian elektrik, tapi taklah hebat sangat. Dia simple je wiring dia, domestic je, wiring domestic kecil je. Contoh dia bagi lampu 3-4 biji, dia bagi soket outlet satu, dia suruh kamu sambung wire, ketuk-ketuk tu kan. Kita akan buat lah. Biasanya domestic wiring kita akan ambil masa lebih kurang dalam tak. Lepas tu kita ada mechanical application. Kita akan belajar mechanical application sedikit ni. Biasanya dia akan buat dalam contoh macam dengan kita potong-potong besi, kita alat-alat mesin dia kan untuk potong besi, untuk kita buat timpalan kan, kita buat welding timpalan kan, timpalan macam orang buat grill kat rumah tu lah kan. Macam tu sedikit sebanyak tapi taklah detail. So mechanical ni, yang welding ni orang lain ngajar lah, bukan saya ngajar. Kita ada orang khas untuk mengajar untuk welding ni, dan domestic wiring ni pun ada orang yang khas lah, dia akan bantu kita untuk mengajar benda-benda tu. So dia akan combine lah, mungkin 2-3 kelas sekali jalan. Dia tak buat sekelas, satu kelas, dia akan combine 2-3 kelas sama 4 kelas. Tak jalan, selalunya dia orang buat malam lah, ataupun dia orang buat hari cuti, hari Jumaat, Sabtu tu. Sebab domestic wiring ni kadang-kadang dia buat 2 hari, Sabtu, Jumaat, Sabtu kan hari cuti. Dia panggil datang 5 kelas sekali ke, dia akan buat domestic wiring. Dia akan ajar cara nak buat domestic wiring sampai siap, sampai lampu nyala lah. Sampai you petik switch, lampu nyala. So pukul 8 pagi sampai 5 petang lah, 2 hari berturut-turut tu. Bergantunglah pada siapa yang mengajar benda tu. Okay, clear? Itu sinopsis dia. So apa itu objektif kursus? Kenapa you kena belajar? The objective of the unit is the student must be able to, maknanya selepas tamat je kita punya subjek EWP ni, kamu kena tahulah benda-benda ni. Yang pertama dia nak objektif dia, kamu practice dia, okay? Keselamatan, kesihatan, keselamatan. Kalau saya dulu, zaman saya belajar dulu, kalau dekat universiti memang jadi satu subjek yang wajib kita nak belajar. Kalau kita gagal dapat macam degree lah, subjek ni wajib. Dan tak nak semua program kena belajar practice the safety and health procedure. Dan yang kedua, understand the electronic component. Itu yang saya kata tadi, electronic component ni banyak. Kalau masa SEM 1 hari tu cuma awak belajar perintang, kapasitor, induktor, transformer, itu pun kamu tak tengok kan, kamu online saja. Lepas tu ada banyak lagi sebenarnya, ada diode, ada macam-macam lagi lah, ada transistor, ada diode, ada macam-macam lagi. So waktu amali you akan test one by one lah, dia pun dia nak buku, nak baca, nak test dia semualah. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya cara-cara kat itu ada lagi banyak lagi ya. Banyak lagi alat-alat yang digunakan. And usage for electronic application. Normally breadboard ni kita guna dekat lab, banyak kita guna. Contoh kalau kamu buat amali hari tu dekat EC kan, kalau kamu buat amali dekat EC, kamu hari tu gunakan multi-sim je kan. Bila multi-sim ke Proteus ke, you cuma nampak dia punya sambungan. Kalau sebenarnya kalau you buat amali ada breadboard, nanti kita tunjuk breadboard tu macam mana. Lepas tu kita ada stripe board, kita ada PCB dia lah. Lepas tu yang kelima kita perform domestic wiring, yang saya kata tadi wiring. Yang keenam kita perform mechanical application. Okey, setakat tu ada soalan? Ada soalan ke? Semua dah tidur ni? Tak ada. Tak tidur no? Tak tidur. Jangan tidur. Tak tidur. Tak tidur tu orang kedah tu. Kan?
Okey, objektif dia lah tu ada 6, kamu kena faham lah 6 ni yang kamu akan alami lah 6 ni dan kamu ada ujian-ujian tertentu. So jadi kamu kena tahu lah semua ni lah. Biasanya nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu nombor 1, 2, 3, 4 tu dia banyak teori lah banyak teori. 1, 2, 3 tu banyak teori. Banyak teori. 4 tu ada kena buat amali juga. Yang 1, 2, 3, 4 tu semua ada amali. Tapi 1, 2, 3 tu teori biasa tanya dalam exam lah. Kita akan buat test. 2 test, kita ada practical test, ada teori test. Kat sini ada practical test nanti ya. Okay, learning outcome kita dah tengok tadi. After completing the subject and the student dah tahu lah. Okay. Follow the safety and health procedure while in the workshop. Jadi, bila kamu dah sepatutnya belajar SEM 1, tapi sebab belajar SEM 2, maknanya sampai you habis belajar SEM 6 tu, nanti you nak pergi latihan industri dekat luar, dekat syarikat, mana-mana you pergi latihan industri, you kena tahulah follow dia punya safety and health procedure lah. And then, kamu kena identify, check and test the electronic component. Kamu tahu kalau saya bagi perintah kamu nak tahu macam mana nak ukur nilai perintah, macam mana dapatkan dia punya Ohm's law apa semua tu. Kamu kena tahu dia punya nilai, nak baca macam mana coding color-color dia apa semua tu. So, kamu kena tahu dia dalam keadaan sesuai untuk digunakan ke tak sesuai ke, rosak ke, fail ke. Semua tu kena tahulah. Lepas tu handle and operate the electronic equipment. Tahu cara nak guna multimeter macam mana. Cara nak guna power supply macam mana, cara nak guna contoh kalau kata mesin welding tu nak guna macam mana. So awak kena tahu cara nak handle alat-alat equipment dia. Lepas tu kamu yang keempat, kamu nak tahu macam mana kamu nak construct circuit. Kalau saya bagi satu circuit, macam mana kamu nak construct circuit tersebut di atas breadboard ataupun di atas triboard ataupun dalam PCB lah. Okay, macam mana kamu nak terjemahkan dia circuit. Contoh kita ambil satu circuit macam you belajar dalam EC tu kan, dalam amali EC yang you buat practical 1, practical 2, job 1, dalam 4 tu kita ada circuit cuma you hari tu dalam multisim you draw je kan, you buat connection dalam multisim, lepas tu you masukkan multimeter, lepas tu dapat bacaan je. Sekarang ni you nak kena buat dia punya construction di atas board lah, di atas board. Macam mana nak buat tu you kena belajar lah yang tu nanti lepas tu you kena tahu wire and test electrical circuit. Maknanya yang kelima tu bila kita buat wiring rumah kan, contoh lampu tak nyala, lampu tu padam, lampu tu rosak ke wire dia yang rosak. So kita tahulah check one by one. Okay, so yang keenam, handle and operate basic mechanical equipment. Itu yang saya kata tadi, handle and operate basic mechanical equipment. Mechanical ni mesin-mesin lah, macam mesin potong besi, mesin nak welding, mesin nak ukur, kita gunakan kaliper kan, vernier kaliper, kita nak potong pun semua. Semua yang kita akan belajar dalam kita punya subjek. Okay, course information syllabus. Syllabus saya boleh nanti dulu kejap. Okay, bawa pun saya tak cerita lagi, saya cerita grade. Markah dulu ke atas lulus, 49 ke bawah gagal. Okay. So, apa dia punya penilaian dia? Penilaian banyak. Penilaian ni you kena buat. Tengok kan banyak penilaian. Yang first kali kita dah saya bilang gini Kita bilang gini. Satu mini project. Project apa yang bila kita nak buat mini project, kita ada banyak step dia. Okay, kita akan menilai daripada segi dia punya project report. Contoh nanti saya bagi dalam ada contoh kat sini Kita nak buat report project tersebut. Macam nak buat poster. Macam nak buat demonstration. You nak present nanti, you nak buat demonstration. Dia nak demo project. Contoh you kata, project saya ini adalah project nak buat apa? Contoh kita buat kipas angin. Kipas angin. Kipas angin nak on, macam nak on tekan sini. So, kamu kena demo lah. Macam nak guna alat kamu tu kan. Macam kamu tengok orang buat demo tuan kereta tu kan. Dia buka pintu, dia check. Satu, dia tunjuk. Setiap satu apa kelebihan kereta tersebut. Ini itulah kamu kena demo. So kamu kena buat. Sebenarnya ada satu lagi kat atas tu sebenarnya mini project ni ada proposal betulnya. Proposal juga nak buat proposal.
Kita nak buat proposal, nanti kita akan bagi dia punya kaedah. Kita nak buat proposal. Proposal dia kena buat, kat saya, tu dah markah. Lepas tu dia kena buat projek tu sendiri ya. Dia buat sendiri. Circuit you cari sendiri, you buat sendiri. Semua kena buat sendiri. Ni praktikal banyak ni kat sini. So you kena design sendiri, you kena buat sendiri, nak sambung sendiri, solder sendiri. Kalau cabut lubang, you cabut lubang sendiri. Semua you kena buat sendiri. So markah dia 20%. Dan yang ketiga, presentation. Okay, presentation ni biasanya KI lah, berkenaan dengan KI kemahiran insaniah. Dalam ECR itu pun ada kan kemahiran insaniah 10%, peer-to-peer marking ada kan? Siapa nak jawab ECR itu? Saya Syukri. Ya, okay. So you ada kan nanti you buat penilaian kan? Yang KI tu kan? Peer-to-peer kan? So kat sini cakap pakai peer-to-peer lah, kita pakai dia ada nilai dan sikap itu etika dan profesional. Ada borang-borang ni. Ini pun nanti juga isi juga tu pandukan kepada awak. Lah waktu present projek tu kita akan tengok praktikal performance. Ya, unit ada praktikal lah, unit 1 sampailah ke unit 5 kita ada praktikal. Kita start daripada ada laboratory equipment, soldering, sideboard dengan instruction, domestic wiring dengan mechanical, semua you kena buat ni, you kena buat praktikal, you kena buat amali, ada dia punya tauhid dia. Setiap satu tu membawa ada yang 10 markah, ada yang 5 markah, so total 40 markah. Amali ni bila kamu balik ke sini minggu ke-7, minggu ke-8 nanti memang lepas awak masuk ke KTM Redang, selepas habis dia kita teori dalam minggu ke-6 ke-7, minggu ke-8 sampai dalam minggu ke-18 tu memang awak hari-hari akan buat amali. Tak ada lagi teori saya akan habiskan sebelum awak balik ke sini. Okey, faham So masuk je buat kerja. Tak perlu tunggu dah. Tak perlu tunggu. Saya lecturer sekitar pun tak payah. Kamu masuk je bilik tu, saya buka pintu je masuk. Job awak ada, awak terus buat awak kerja amali awak. Awak tak tunggu orang lain. Jangan tunggu kawan-kawan. Kawan nak sembang, biar dia sembang. Dia lepak. Awak masuk, awak tunggu. Amali kat sini. Memang tak sempat nanti. Lepas tu kita ada practical test. Practical test ni kita ada 2 lagi test. Ini seorang-seorang Ini mungkin boleh buat by group. Satu group 2 orang. Yang punya projek ni pun saya rasa boleh kot nanti saya bincang balik secara individual ataupun by group, tapi saya rasa mungkin by group, satu group 2 orang, saya tak bagi lebih pada 2 je ni satu group kat sini pun group by 2 group yang sama lah, group yang kat sini grupnya orang sama. Lepas tu practical test ni individual, setiap seorang setiap satu basic component management ini kena practical lah, dia bagi komponen, dia suruh kamu sambung, dia suruh kamu ukur, kamu dapatkan bacaan komponen tu okey ke tak okey, tahulah kalau komponen tak okey, jangan ambil komponen yang baru. Kalau bagi komponen yang rosak, awak kena pasti mana rosak, macam rosak. Sama ada 2 amali ni. Amali ni berat ni. Amali ni berat. Practical test. Bukan teori test, bukannya gunakan pen dan kertas. Yang ini memang gunakan tools untuk kamu buat sambung circuit apa semua. Kalau breadboard construction ni memang kamu sambung circuit lah, sambung wire. Kalau kamu tak reti sambung, memang tak jadi lah. Macam kamu buat dalam TC lah. Cara sambungan ni, tapi ingat breadboard ni kamu nak sambung ada cara. Tapi jarang, dia kadang-kadang dia bagi breadboard, kadang-kadang dia bagi straightboard. Kalau straightboard ni agak sukar sikit lah. Kalau breadboard ni agak senang. Okay, itu kamu punya assessment sepanjang semester ni lah untuk subjek DWP. Ada soalan? Ada? Tak ada? Tak ada, sir. Yang mini project tu memang bergrup ke individual? Nanti saya akan confirm, tapi saya rasa macam by group. Paling-paling pun 2 orang je. Takkan Okey. Memang takkan lebih. Okay. Saya rasa 2 orang. Tapi saya akan confirm balik dengan bos dia nanti Sebab saya dah tanya dengan penyaras. Sebab dia dah penyaras, ada ketua subjek. Nanti saya tanya dia dulu. 2 orang kan seorang. Tapi saya rasa berdua. Okay, saya rasa berdua. Okay. Tapi awak boleh fikir daripada sekarang ni, awak nak buat projek apa? Mini projek, simple je. Simple barang semua sendiri Yang mana yang ada kat sini tak boleh bagi lah, tapi yang tak ada sendiri semua. Okay, clear?
Clear. Clear. Tak Clear. ada soalan. Okay, good. Okay, reference ni awak boleh buka buku-buku saya pun tak nak buka, tapi awak cari je lah. Dia kata di buku-buku ni dah untuk buat reference, tapi kalau ikut saya nota pun dah mencukupi lah. Tapi kalau kamu rajin, kamu boleh buka buku lah, boleh cari lah buku-buku ni. Nak cari online pun ada, kat library pun ada. Okay, jadi kelas kita memang seminggu 4 jam. Biasanya teori sejam, praktikal 3 jam. Boleh bayangkan teori sejam, praktikal 3 jam. Tapi disebabkan oleh kita online, saya akan buat 4 jam tu teori saja. Sampailah you masuk ke sini baru you buat amali. Baru you buat praktikal. Okey, ini tools yang awak kena ada. Tools yang awak kena ada. So kalau awak nak, awak boleh beli daripada sekarang. Kalau awak tak nak beli, awak tunggu nanti sebelum awak masuk. Awak beli, saya nak masing-masing ada tool yang sendiri. Saya tak suka pinjam-pinjam. Okay, sebab nanti waktu praktikal amali tu seorang-seorang. Jadi kalau kamu nak share-share, dia akan mengganggu. So kamu kena stand, soldering, okay, dia soldering pump, breadboard, toolbox ada, digital multimeter, electronic wire stripper, kan, betul long nose, plier, screwdriver, positive, negative, test pen dengan plier. Ini semua ni you boleh beli sendiri. Kita tak sediakan ini, memang setiap student kena beli sendiri ya. So beli, masukkan dalam awak punya box, semua dia ada. Okay, macam mana awak nak beli tu, awak fikirlah. Kalau awak nak beli by group ke, seorang-seorang ke pulang lah. Okay, so kalau saya dengan anak saya tu, saya belikan anak saya tak belilah semua ni sebab anak saya tak belajar elektronik, anak saya belajar electrical. So ada banyak lagi lah barang dia beli. Okay, dengan hammer dia, dengan apa semua. Anak saya pun belajar juga, tapi dia electrical lah. Saya beli kat dia pun. So lebih baik awak beli sendiri, seorang satu, labelkan nama, masukkan toolbox tu awak sendirilah guna. Jadi tak ada share-share dengan orang lain. Jadi kalau awak belajar ECA ke subjek lain pun you guna juga tool tu nanti. You akan guna juga nanti. Contoh macam breadboard tu you akan guna selalu. Breadboard jangan beli yang kecil lah, beli yang besar sikit. Kalau beli yang kecil takut tak muat. Beli yang besar, yang size dia 6 inci tu. 6 inci, saya tak rasa 6 inci kot. Lagi yang tu lah jangan beli yang kecil. Alright, itu berkenaan dengan dia punya sinopsis kita. Ini scheme of work, SOW. SOW, ini kita punya scheme of work. Ini perancangan ini perancangan kita. Ini kita punya perancangan Mei hingga Oktober 2021. So ini adalah manusia-manusia yang mengajar subjek EWP untuk 14 kelas. Awak ada 9, semester 1 ada 5. 9 tambah dengan 5 dan 14 orang, iaitu Cik Hafiz Muhammad Syahri. Mungkin awak kenal, mungkin awak tak kenal. Iaitu Cik Nur Kamal, Puan Akila Nadia, ibu saya, Azim, lepas tu Cik Samad dan Cik Abdullah. Okay, ada 7 orang 1, 2, 3, 4, 6 orang 6 orang. Ini untuk SEM 2 saja ni, SEM 1 ada lagi ni. Cik Hafizuddin pun semua ada lagi dalam SEM 1. Ini semester 2 saja. Ini yang ajar semester 2 dia. SEM 1 ada lagi 3 orang lagi. Saya tak ingat nama, saya rasa Cik Hafizuddin ada, dia punya ketua dia Cik Hafizuddin. Tuan Haji Hafizuddin dah. So kita akan mula hari ni 23 Mei. 23 Mei. Kalau ikut ni kita mula safety and health officer, tak apa. Saya bagi hari ni dia punya dia punya first day punya preparation saja saya beritahu. So saya akan belajar ni lah sampai minggu ke, kalau tak silap saya minggu ke-6 lah kalau ikut sini. Okay, sampai minggu ke-6 dia masuk balik 22 tak silap saya 22 ni pun 2 minggu ni mungkin masih lagi awak quarantine, tapi tengok keadaan. Sebab ini pun belum tentu lagi ni, sebab MKN mungkin lepas ni dia akan tambah lagi 2 minggu sebab saya tak tahu lah. Ini baru perancangan je. So benda ni semuanya akan berubah. Jangan terkejut lah kalau berubah. Kalau cik janji itu, tak janji. Ini cuma perancangan bergantung kepada situasi semasa oleh MKN. So kalau awak tengok dah masuk minggu ke-7 ke-8 tu memang praktikal je lah hari-hari. Praktikal je hari-hari ni. Praktikal.
Sampai habis ni praktikal dah semua. Tak ada yang wiring, nampak wiring berapa jam. Jam tak tahu. 22. Ada lah banyak-banyak dia punya sampai minggu ke-18. Praktikal ada, mechanical ada, mechanical pun ada. Banyak. Study week, final examination. Ini kita punya perancangan. Okey, itu kita punya perancangan. Itu apa lagi? Ini kita bebas. Ini kita punya syllabus. Okay, syllabus yang kita akan belajar. Engineering workshop practice ataupun dia kata electronic engineering. Saya kata electronic workshop practice, dia banyak engineering workshop practice. Kita nama subjek dia. Tadi sebut electronic Okay, dia punya otai dia, Cik Hafiz lah. Okay, Cik Hafiz ni orang lama lah berkenaan dengan subjek ni. Dia memang syllabus ni dia yang bangunkan lah dengan kawan-kawan dia. So dia memang otai lah subjek ni. Ini subjek syllabus dia, adalah CLO semua. Kita akan belajar, ini adalah L ni lecture, D ni tutorial, P ni practical, O ni others. F to F ni face to face berdepan dengan saya lah. Disebabkan kita COVID ni kita tak dapat face to face lah. Kita paksa non face to face ni sendirilah. Jadi, okay, kita belajar topik yang pertama, safety. Topik yang kedua, basic laboratory equipment and component. Topik ketiga, laboratory equipment. Ini basic ini ada So dekat sini dah banyak lagi lah. Okay, lepas tu yang keempat kita ada circuit construction, breadboard and spikeboard. Topik yang kelima, electrical wiring, agak panjang, banyak wiring banyak. Lepas tu kita ada topik keenam, mechanical application. So kita ada banyak, kita ada theory test, kita ada practical test, kita ada banyak, kita ada mini project, kita ada presentation, kita ada jam-jam dia. Berapa jam kita nak belajar, so termasuk sekali 18, 36, 72 jam campur dengan dia punya amali-amali semua, test-test pun jadi 80 jam. Buku dia kalau awak nak rujuk, boleh rujuk. Dia punya syllabus dia. Okey, ada soalan? Sir, Ya, yang tools tu ada jual kat college ke tak macam ada mana? kat college, tak ada jual kat luar. Oh, kena beli luar lah. Ya, Okay. dia tak ada jual. Kat college memang tak ada. Kalau awak masuk dalam koperasi memang tak ada. Ni awak kena beli, awak beli kat DIY pun boleh. Tapi kalau dekat DIY tu selalunya kualiti dia kurang sikit. Tapi saya pun beli kat anak saya kat DIY kat, banyak kat saya beli kat DIY. So up to you lah up to you. Tengok you punya bajet lah. Kalau bajet you banyak, you beli yang elok sikit lah. Bajet you dekat cukup makan je, beli je lah sekat yang DIY pun DIY lah. Sebab saya memang, anak saya pun saya beli kat DIY lah sebahagian tu. Sebab DIY dekat je kan, kau ambil je kan. Tanya orang pergi ambil tahu lah. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Lagi satu sir. Ya. Tadi saya cakap tak suka dipanggil sir. Habis nak panggil apa? Nak panggil apa Alamak. Apa susah juga tu nak jawab tu. Nanti saya bagi tahu nanti pelan-pelan. Slow. Okey. Nak tengok muka. Tengok muka, tak payah. Muka tak handsome. Orang tua dah. Tak perlu. Tak perlu. Orang tua dah. Tua sangat-sangat dah. Tunggu nak pencet. Mata pun tak nampak. Dah. Sekejap, seminit je. Seminit je. Dah tua. Handsome ah. Dah tua. Handsome sir. Hello sir. Ya. Ada apa? Okey. Tak ada soalan Saya ingatkan Hana ni perempuan. Rupanya Hana ni lelaki Sorry Hana, Tak apa, dah biasa. Hana saya ngajar sini dah 2-3 kali saya jumpa student nama Hanan. Hanan tu perempuan. Tak ada masalah. Saya boleh enjoy. Saya syok je dengan student. Student ni semua ada anak saya je. Awak lahir tahun bila? 2002. 2002 Anak saya 2002, anak yang ketiga. Anak saya yang ketiga tahun 2002. Anak saya yang sulung tahun
96. You can imagine lah kan how old I am kan. Tak tua lah. Tahun depan saya nak pencen lah. Alright. So, kamu ni bayar-bayar anak saya je. Anak saya yang kedua tahun 99. Ketiga tahun 2002. Okay, so banyak bayangkanlah. So, you ni anak saya yang ketiga lah kalau ikut kan. Alright, ada soalan? Sir, untuk mini project tu kan, senior-senior dulu pernah buat tak? Memang kena buat setiap semester. Muak lah. Dah 10 tahun, 12 tahun lah kecil-kecil ni. Memang kena buat. Contoh-contoh mini project tu macam mana? Sebab saya tak dah ngajar. Saya tak dah ngajar. Saya first time saya ngajar subjek ni. Tapi mini project tu simple je lah. Biasanya dia orang buat simple project. Dia orang ambil dekat DIY je. Dia orang tengok-tengok yang project yang DIY je. Kan? You Google pun dapat nanti. Tapi you jangan percaya sangat skirt tu. Kena banyak tengok juga. Contoh dia orang buat macam dengan apa dia orang buat. Saya tak tengok sebab saya tak nak ngajar kan. Tapi saya tahu dia orang buat. Tak tahu apa benda dia orang buat. Nanti saya tanya. Nanti kita ajak lah. Dia masuk versi nanti kita ajak lah. Sikit-sikit sambil buat tu. Jangan risau. Kita ajak. Satu-satu kita ajak nanti. Step by step kita ajak. Sir, contohnya kalau katakanlah kita tak jadi nak masuk college kan, mini project tu still on ke macam mana? Tu Tak lah kan? saya kata saya tak jawab. Saya tak boleh jawab lagi. Saya kata tadi ni perancangan kita lah. Perancangan kita yang SOW. Segala mini project, segala practical wiring apa segala mak nenek tu. Saya kata tu perancangan kita. Perancangan kita, you masuk sini 22 hari bulan. Lepas tu you duduk 2 minggu dekat asrama. Kita buat kelas online. Pada 2 minggu tu baru you boleh masuk ke bengkel. Itu perancangan. And whatever happen after this, I don't know yet. Okay. Sepatutnya benda ni belajar SEM 1 tapi dibawa ke SEM 2. Kalau SEM 2 pun ditangguh nanti tahu SEM berapa lah. Saya tak tahu lah saya nak tahu macam mana. Kan? Saya yang menurut perintah orang bagi jadual. Orang kata okey kelas mula 23 hari bulan, kita on 23 hari bulan. Kan? Faham lah? Okey, faham. Tak apa, jangan risau. Bab-bab tu jangan risau. Bab-bab nak kuarantin lagi ke, nak PKP lagi ke, tak boleh masuk KKTM lagi. Tu kita jangan fikir lagi. Kita fikir apa yang ada kat depan kita jalan dulu. Alright? Kita jalan dulu. So, nanti kalau sampai tempoh, kalau kata tak boleh masuk, dia tangguh lagi sebulan ke, seminggu, 2 minggu lagi ke, kita tengok keadaan. Macam mana kita nak buat. Sebab memang subjek ni boleh kata fully 100% practical. Cuma teori nanti you boring kalau dengar teori. Saya nak bebel 7 minggu kat awak ni pun nanti awak boring tau. Awak dengar je saya cakap. Sebab dia macam belajar sejarah lah. Semua orang tak suka sejarah kan. Masa sekolah tu sejarah lah paling boring kan. Sebab apa? Sebab ngantuk dengar je cikgu. Bini saya cikgu sejarah. Kan? Wife saya cikgu sejarah. Dia ngajak dekat Mahatma. Tahu kan Mahatma? Orang Johor tahu lah. Dekat Mahatma. Dia cikgu sejarah. Sejarah ni boring kan. Ngantuk. Memang kita terlena lah hari-hari lah kita dengar orang bebel. Jepun masuk Malaysia tahun bila masuk ikut Thailand. Lepas tu ikut Kota Baru sampailah ke Terengganu. Saya hafal sampai hari ni. Sebab bini dia cikgu sejarah. Dia ngajak saya dengar. Sampai hari ni saya faham. Okay. So topik 1, 2, 3 nanti memang 7 minggu ni saya akan kelas teori ni you akan boring sikit. Tapi kena ni lah kena ingat. Kena dengar betul-betul, kena faham sebab soalan teori. Contoh macam keselamatan kan. Keselamatan you kena tahu lah keselamatan dalam bengkel tu macam safety dia step by step. Itu ada jenis-jenis kebakaran, jenis-jenis pemadam api. Kita kena tahu semua tu, kita kena belajar benda tu semua. Walaupun benda tu tak pernah berlaku, tak harap tak berlaku lah.
Tapi kalau berlaku, kita kena terlibat lah untuk kita nak settle dalam kalau terbakar tu api yang terbakar tu dalam segi minyak ataupun dari segi gas, dari segi kayu ke plastik ke whatever, kita kena tahu kita nak padamkan dia nak gunakan pemadam api yang jenis mana. Tak semua sama tak semua sama, tak semua pemadam api boleh gunakan untuk semua jenis kebakaran. So kita kena tahu, kita kena tahu cara-cara kaedah kita nak gunakan kita punya alat pemadam api. Ada kaedah-kaedah dia, bukan main belasah je kan. Ada kaedah-kaedah dia, pull dia kan, kita panggil PAS tu kan, PASS tu, kita belajar dia punya konsep dia. So benda tu banyak kita belajar lah. Sama juga macam dengan kita nak guna tools kan, tools tadi kalau awak tengok senarai tools tu tak adalah bahaya mana, tapi bahaya jugalah kan, sebab kita gunakan cutter, kita gunakan benda-benda yang tajam kan, kita potong-potong wire kan, sepotong jari kan, macam mana nak buat kan. Mungkin you kata takkan berlaku benda-benda macam tu. Saya pernah berlaku dalam kelas saya, kat sini pun pernah berlaku. Saya tengah-tengah mengajar, tiba-tiba ada budak perempuan, dia sorokkan badan dia dekat bawah meja. Kenapa? Sebab tangan dia terpotong sikit lah, kena dengan kata dia nak potong wire, terladak potong jari dia berdarah kan. So dia takut, dia dah panik. So benda-benda itu kita tahu lah safety. Current kan bahaya kan. Current kita akan deal dengan current lah. Kita nak buat wiring apa semua tu, kita nak gunakan tools, kita nak gunakan equipment semua tu dah current. Current dia ada yang tinggi, ada yang rendah. So kita nak jaga bahaya short tak short, betul kita kena tahu. Komponen pun sama kan, sebab selalu saya sebut kat student kan, kalau dulu waktu subjek isi kan saya selalu sebut student, kita belajar kapasitor, kita belajar induktor, kita belajar resistor. Saya tak risau, saya cuma risau kapasitor je. Kalau perintah saya tak risau, perintah dia pasang terbalik pun tak apa, dia tak meletup pun, paling-paling dia hangus je. Kapasitor jangan. Kapasitor tambah-tambah, kalau kapasitor yang mempunyai polariti kan, positif negatif, awak salah sambung dia boleh meletup, dia boleh jadi bom, dia boleh meletup. Gantunglah kepada saiz dia. Kalau saiz kecil, meletup dia kecil je lah, macam mercun je lah, macam kecil-kecil lah. Tapi kalau besar sikit macam bola kan, lebih bilang macam bola, apa dia kalau dipakai yang lebih besar. Tahu dah safety semua tu. Dengan itu nak duduk dalam bengkel macam mana keadaan dia, takkan nak melawak, nak main takraw dalam tu kan, nak berlari lagi tak boleh. Susun tu dia kena bersih, bengkel kena kemas, tak boleh ada minyak. Banyak benda lah kita akan belajar nanti. Okey, itu saja dari saya. Ada soalan? Tak ada Tak ada orang pelik ni, Aina ni tak ada. Orang pelik je Aina. Aina orang pelik kan? Orang pelik lama, saya tak pelik. Bila nak beli, anak saya belajar kat pelik. Tahu anak saya belajar kat pelik, anak saya ada seorang kat pelik. Tapi dia ni cuti dah kat rumah, online kat rumah lagi. Esok baru bola, dia duduk IKM. IKM Besari pelik. Kan? So dia pun kelas online. Alright. So itu saja. Jumpa lagi pada hari apa no? Kelas kita hari apa? Hari kedua. Hari Selasa. Okay, hari Selasa ke hari Rabu? Rabu sir. Rabu. Okay, Rabu pukul berapa? Pukul 11. Okay. Betul. Rabu pukul 11. Rabu penat dah saya hari Rabu. Sebab hari Rabu pagi saya dah kelas 9:30 pula Sam mana ni? Sam campur-campur ni. Sam geng-geng repeat ni. Sam 4 ada, Sam 5 ada, Sam 3 ada. Lepas tu kelas dengan kamu, lepas tu kelas dengan lab. Gila petang. Tak rehat saya. Okey tak apa. Itu saja. Assalamualaikum. Siapa ketua kelas? Saya. Siapa ketua kelas? Dia tak dengar. Saya Intan Fariza binti Muhammad Fauzi. Okey, ni yang WhatsApp saya kemarin ni. Kan? Dia WhatsApp saya dia lah kan? Baik, tak kena marah tu. Dia risau dia kena marah, saya tak marah pun saya risau. Okey, tak apa. So, Intan, you make sure setiap kali kelas you simpan attendance ambil gambar. Boleh?
Boleh tak? Boleh sir, boleh. Saya kamu ambil gambar dia. Bukti kehadiran kamu simpan. Jangan bagi kat saya, kamu simpan je, nanti bila saya perlu baru saya minta. Okey? Okey sir. Boleh sir. Kalau tak ada soalan, itu saja dari saya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you sir. Bye. Terima kasih, sir. Hmm. Bye-bye.